Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi anbiya'il mursalin wa awliya'illahi salihin wa ulama'i al-'amilin. Summa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa li abaina واجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan sambung kembali bacaan kitab kita. Kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dinamakan sebagai kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhib An-Nufus. Kitab yang membicarakan tentang pendidikan jiwa, yang pengarang ini memulakan kitab ini dengan topik yang sangat penting, yaitu tentang taubah. Dengan beliau memulakan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, pengarang memulakan dengan mengajak kepada kita bahawa kita perlu memahami konsep taubah dalam kehidupan kita dengan konsep yang betul, yang lebih sempurna. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada seluruh orang yang beriman supaya sentiasa untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah dalam semua perkara, semua hal, semua keadaan. La'allakum tuflihun. Dengan cara itu kita akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Dan pengarang menyambung kembali, digabungkan dengan firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang kembali kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah, dia akan mendapatkan kejayaan. Maka Allah beritahu kepada kita, orang yang mendapat kejayaan ini orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala kerana sifat atau perbuatan ataupun tindak tanduk orang yang beriman ini. Apabila mereka mendapat kejayaan dunia dan akhirat, mereka sering taubat kepada Allah dan mereka suka kepada perkara yang menyucikan hatinya, sehingga mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat sentiasa kembali kepada Allah, tidak kira masa. Sama ada hal yang berkaitan dengan maksiat, yang mana kita biasa apabila kita melakukan maksiat, kita kembali kepada Allah, ataupun kita istighfar, ataupun kita taubat kepada Allah. Tapi lain pula keadaannya apabila kita melaksanakan ketaatan. Rata-rata di kalangan kita, bila kita buat taat, istighfar tidak diperlukan, atau istighfar itu menjadi asing kepada kita, kerana kita tahu bahawa taat
bukan dengan istighfar, tetapi dosa dengan istighfar. Kita salah faham dari sudut konsep taubat ini bukan kerana dosa, bukan semata-mata kerana dosa, tetapi konsep taubat ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita sebagai orang mukmin kembali kepada Allah pada setiap masa, sama ada pada maksiat ataupun pada taat. Pengarang mengajak kepada kita supaya kita lagi banyak kembali kepada Allah bila masa dalam ketaatan. Kerana apabila kita maksiat, kebiasaan kita akan kembali pada Allah. Kita akan minta ampun kepada Allah. Itu pada kebiasaan. Tetapi jarang sekali manusia apabila dia buat taat, dia istighfar kepada Allah. Maka pengarang mengajak kita memahami konsep ini dengan konsep yang sebenar. Sebelum ini kita juga sebutkan tentang ada satu orang yang disebut oleh pengarang ini sebagai contoh tauladan kepada kita, yang disebut sebagai Syekh Makiduddin Al-Asmari rahimahullah ta'ala. Dipendekkan ceritanya, beliau diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai wali abdal adalah disebabkan beliau muhasabah akan dirinya pada setiap malamnya, akan perbuatan siangnya, setiap perkataan yang disebut, dikata, akan dibilangi satu persatu. Apabila beliau muhasabah akan setiap perkataannya setiap hari, maka dia dapati pada harinya jika perkataannya sedikit ataupun perkataannya penuh dengan kebajikan, maka dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan kurniaan Allah Taala. Adapun sebaliknya, apabila dia muhasabah akan perkataannya, perbuatannya pada siang hari tersebut, didapati terdapat perkataannya yang banyak, bercakap banyak dalam hal-hal yang tidak berfaedah, maka bersegeralah beliau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Kata pengarang, oleh disebabkan setiap hari beliau melakukan perbuatan muhasabah tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperbuat oleh Syekh tiap-tiap hari hingga jadilah ia badalan radhiyallahu anhu, sehingga menjadi wali badal. Bukan kita nak cerita tentang wali, tetapi nak ceritakan tentang kekuatan, kehebatan, mulianya orang yang kembali kepada Allah sehingga Allah meletakkan seorang itu dekat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan sebagai wali abdal, orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka syahadat apabila memperbuat seorang daripada hamba Allah dosa dan maksiat, maka jatuh sertanya gelap pada hatinya, maka misal maksiat itu seperti api dan gelap itu seperti asapnya. Pengarang mengatakan bahawa apabila kita buat, seorang hamba Allah Ta'ala buat maksiat, maka dia telah jatuh ataupun telah digelapkan oleh Allah Ta'ala akan hati dia. Satu titik hitam. Apabila dibuat lagi satu titik lagi, dibuat lagi satu titik lagi, maka untuk menghindari daripada titik itu bertambah banyak sehingga memenuhi seluruh hati kita, menutupi seluruh hati kita, dah tutup, tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Seperti api dan gelap itu seperti asapnya. Seorang yang menyalakan api di dalam rumahnya 70 tahun lama. Sebagai perumpamaan, bayangkan 70 tahun kita masak dalam rumah dengan api kayu, tingkap tutup, pintu tutup. Selama 70 tahun lama api itu membakar,
kayu itu, betapa asapnya tebal dalam rumah kita. Begitulah dia kata, adakah tiada hitam rumah itu oleh asapnya? Begitulah keadaan hati kita apabila kita buat dosa, buat lagi, sehinggalah umur kita 70 tahun. Begitulah tebalnya hati kita disebabkan oleh kotoran dan kegelapan daripada maksiat tadi. Maka seperti demikianlah perbuat maksiat seorang jadi hitam hatinya, maka tiada bersih hati yang hitam itu melainkan dengan taubat. Jika seorang itu dia melakukan maksiat, terus bertaubat, segera bertaubat, maka dia tidak akan berlaku hitam hati tadi. Dia akan kotor, dibersih, kotor, bersih, kotor, bersih. Maka jadilah hina dan gelap disebabkan oleh kita melambat-lambatkan taubat, tidak taubat langsung, tidak istighfar, tidak menjadikan istighfar dan taubat itu seharian kita. Dia kata bahawa kita menjadi hina di hadapan Allah Ta'ala. Hati kita ditutupi oleh hijab-hijab disebabkan oleh perbuatan maksiat. Maka apabila taubat engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna syarat, maka pengarang nak beritahu untuk kita bersihkan hati kita daripada gelapnya hati kita, maka hendaklah kita sempurnakan syarat taubat. Kenapa disebut tentang sempurna syarat taubat? Kebanyakan kita tahu syarat taubat, tetapi kita tidak menyempurnakan syarat tersebut. Seperti kita solat, kita tahu 13 rukun dalam solat itu wajib kita buat, tetapi jarang di kalangan kita menyempurnakan setiap syarat, setiap rukun 13 yang kita buat. Kerana solat itu, rukun 13 tersebut yang kita pelajari keseluruhannya berkait rapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anggota, perbuatan zahir, tetapi tidak kita sempurnakan dia pada perbuatan hati kita. Kalau kita lihat setiap daripada rukun-rukun 13 tersebut adalah sempurna pada perbuatan zahir, tetapi tidak ada satu daripadanya sempurna pada perbuatan batin. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan syarat orang yang berjaya, orang yang sempurna solatnya itu adalah orang yang khusyuk. Di dalam rukun 13 tidak ada satu pun dalam rukun 13 yang fokus atau yang menumpukan kepada khusyuk. Tak ada. Keseluruhannya adalah kepada rukun jawarih. Walaupun ada rukun qalbi, tetapi tidak sempurna sekiranya kita tidak menyempurnakan rukun qalbi tersebut dengan khusyuk. Maka perbuatan tadi, perbuatan solat tadi sebagai contoh, perbuatan itu hanyalah berlaku pada anggota jawarih sahaja. Maknanya tak sempurna syarat. Kalau taubat tadi, nak sempurna syarat taubat tadi, tidak hanya kita melafazkan istighfar, tidak hanya kita memenuhi syarat-syarat taubat nasuha tadi sekadar perlakuan yang kita tahu, tetapi lebih daripada itu ialah hal-hal yang berkaitan dengan ahwal qalbiyah ataupun maqamat qalbiyah. Maka ini yang ditekankan oleh pengarang ini, supaya kita ambil berat dan kita tumpukan hal-hal berkaitan dengan jiwa kita, dengan hati kita,
kerana Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan bahawa tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala pada setiap amal ibadat kita tidak hanya kepada anggota kita, pada luaran kita, tetapi Allah menilik akan nilai setiap ibadah kita pada hati kita. Maka sebab itu istighfar dan taubat kita buat mengikut musim. Ikut musim. Kalau kita rasa nak bertaubat, kita bertaubat. Kadang-kadang taubat ini setahun sekali. Kadang-kadang taubat ini bila rasa dosa baru kita bertaubat. Kadang-kadang kita bertaubat bila mana masuk surau masjid. Kadang-kadang kita bertaubat bila mana kita dalam keadaan tertekan baru kita bertaubat. Sedangkan firman Allah Ta'ala, taubat itu bukan pada masa kita susah, bukan pada masa hanya berdosa, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu seperti malam Lailatul Qadar atau bulan-bulan tertentu. Allah suruh kita, wa tubu ilallahi jami'an, hendaklah kamu kembali kepada aku, taubat kepada aku dalam semua keadaan, semua waktu, siang dan malam, tanpa ada batasnya. Ini merupakan satu kesalahan kita kepada Allah Ta'ala yang memerlukan kepada taubat. Itu bermaksud bahawa apabila kita meletakkan taubat itu eksklusif apabila kita buat dosa sahaja, sebenarnya kita telah melakukan dosa atau kesilapan kepada Allah kerana kita memandang bahawa apabila aku buat dosa sahaja baru aku bertaubat. Sedangkan dosa mempunyai banyak kategori. Yang pertama antaranya ialah apabila kita sedar kita buat dosa, kita minta ampun pada Allah, tetapi kita lupa bahawa dosa ini bukan hanya yang sedar, juga terdapat dosa yang kita tidak sedar, dosa yang kita tidak nampak, dosa yang kita tak tahu, dosa yang menyebabkan kita tak tahu menahu. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala kita sudah berdosa. Maka semua ini sebenarnya terhijab oleh kerana maksiat yang kita buat, sehingga kita tak nampak bahawa kita ini mempunyai dosa yang banyak. Dalam ketaatan disulami dengan dosa-dosa, kerana dalam ketaatan tadi ada sifat-sifat buruk dalam kita melaksanakan ketaatan. Contohnya, kita melaksanakan ibadah, di saat kita melaksanakan ibadah, rupa-rupanya kita mengikut nafsu kita dalam melaksanakan ibadah, mengikut gaya kita, bukan mengikut kehendak Allah. Kita sembahyang mengikut selera kita, kita berpuasa mengikut hari-hari yang kita suka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpuasa bukan mengikut apa yang kita suka, tapi mengikut apa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Maka kita kena sempurnakan syarat itu. Bukanlah mengatakan bahawa kalau kita suka, kita laksanakan ibadah, kita tidak dapat apa-apa. Allah Maha Kaya, kita buat setakat itu, Allah bagi setakat itu, tetapi tidak sempurna. Maka sebab itu apabila kita menekankan dalam ibadah kita kedua-dua hal yang berkaitan dengan zahir dan berkaitan dengan batin kita, maka dia akan mencapai kepada la'allakum tuflihun. Kita akan berjaya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zakkaha, suci hati kita itu adalah hati kita berfungsi pada fungsinya. Maka sebab itu dia katakan dengan sempurna syaratnya nescaya hilang bekas dosa. Syarat dosa itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala adalah kerana sempurna syarat. Yang terlebih, yang menyebabkan kita rasa kita istighfar, kita taubat, Allah telah ampun. Sedangkan kita melihat syarat taubat kita tidak sempurna. Kita rasa Allah ampun, sebenarnya Allah tidak ampun. Sebab itu tuan-tuan,
Apabila kita banyak buat ibadah, kita rasa pelik. Kenapa ibadah aku semakin baik, tetapi akhlak aku tak pernah jadi elok? Akhlak aku begitu saja. 20 tahun balik, 20 tahun, 30 tahun dah mengaji agama, tak juga berubah akhlak. Pergi haji 2-3 kali, balik begitu juga. Pergi umrah beberapa kali, begitu juga. Tidak ada kurang walaupun sedikit. Itulah disebabkan tadi, amalan dan ibadah yang kita buat, hanya kita menumpukan hal-hal yang berkaitan dengan jawarih, yang disebut sebagai rukun qawli, rukun fa'li. Penumpuan kita kepada rukun qalbi ini tidak ditumpukan dengan sebaik-baiknya. Hanya kita faham rukun qalbi ini adalah niat semata-mata. Dah niat cukup. Maka sebab itu sembahyang banyak macam mana pun, kalau kita tidak tumpukan hal yang berkaitan dengan batin kita, sembahyang kita tadi seperti burung kakak tua saja. Tidak memberi kesan kepada hati kita. Malahan kita syok sendiri. Aku dah banyak ibadah, aku dah baca Quran berkali-kali khatam. Oh, aku lebih baik daripada dulu. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Kita rasa syok, kita rasa bagus. Inilah yang dikatakan dosa. Sebab macam mana kita boleh katakan bagus, sedangkan Allah yang pindahkan kita daripada kita tak semayang kepada semayang? Sepatutnya bukan kita yang bagus, kerana Allah yang membaguskan kita, bukan kita bagus. Kerana Allah kasih dan sayang pada kita, dikurniakan kepada kita kehendak untuk kita solat. Sebab itu diajar oleh pengarang ini, apabila anda dikurniakan ketaatan kepada anda untuk melaksanakan kebaikan, hendaklah anda memulangkan kembali bahawa semua itu adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun daripada apa yang anda kehendak, kerana mutlaknya kudrah dan iradah milik Allah. Kita hanya kesan kepada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa. Seperti pokok yang kena cahaya matahari, ternampaklah kita bayang-bayang. Maka mana mungkin pokok dan bayang-bayang itu adalah sama? Tidak mungkin. Tidak akan ada bayang-bayang kalau tidak ada pokok. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha, yang mempunyai kudrah dan iradah, sebagaimana kita belajar dalam sifat 20. Allah itu qidam, baqa, mukhalafah lil hawan, qiyam bi nafs, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar. Ada 7 sifat ma'ani. Semua itu milik Allah, tidak ada milik kita. Tetapi disebabkan kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala diberi kepada kita, kesan rahmatnya, kesan qudrahnya, kesan iradahnya, kesan sama', kesan basar. Semua itu diberi kepada kita dengan rahmat Allah. Tiba-tiba kita rasa, oh, aku dah bagus, aku dah baik dah, aku dah itu, aku dah ini, aku dah pandai. Maka semua itu kalau dilihat dari perspektif jiwa kita, tarbiyah hati kita, itu merupakan satu kesalahan yang sangat besar, kerana kita menafikan bahawa Allah Ta'ala yang kurniakan kepada kita. Maka kita tak ada apa-apa. Kalau kita rasa kita ibadah kita ini, kita buat dengan usaha kita. Aku bangun malam, aku sengkang mata, aku bertahajud, dengan penatnya, dengan mengantuk aku buat, rasa diri yang buat je semua. Lupa semua itu adalah Allah yang kurniakan. Berbeza dengan orang yang bangun malam, solat tahajud, baca Quran. Setiap perbuatan ibadah yang dibuat, ya Allah, betapa hinanya aku, dosa aku banyak, tapi Engkau kurniakan juga rahmat-Mu, ya Allah, boleh aku bangun malam. Itu berbeza dengan orang yang bangun begitu, kemudian buat-buat, dah habis buat, wah, boleh aku buat rupanya. Wah, ini kesan daripada ceramah semalam ni, sebab itu aku boleh buat. Sebenarnya tidak begitu.
Sebab itu beza antara orang yang boleh buat pada anggota jawarih dengan orang yang dapat buat dengan penuh keinsafan di hadapan Allah Ta'ala berbeza, langit dengan bumi. Kita nampak orang beribadah. Sebab itu antara orang abid dengan orang alim, sekali orang alim buat 1000 rakaat atau 1000 ibadah dibuat oleh orang abid, tak sama dengan 1 rakaat yang dibuat oleh seorang alim. Itu satu perumpamaan yang mengatakan bahawa orang yang alim sangat mengetahui akan hal-hal yang berkaitan dengan zahir dan batin. Adapun orang abid dibuat aja. Bukanlah kita nak katakan ahli ibadah atau abid ini tidak dapat pahala. Kita tak sebut macam tu. Allah Maha Kaya, dibagi juga kepada orang tadi. Tetapi orang tadi tidak sempurna akan rahmat yang Allah bagikan pada dia. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Ta'ala itu rahmatnya dia akan khusyuk, dia akan khususkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih kita takut dan lebih mengerikan lagi, kita bimbang ahli abid melaksanakan ibadahnya tanpa ilmu yang betul, konsep yang betul, maka dia mudah tergelincir. Mungkin 40 tahun dia beribadah, ujung dalam beribadah tiba-tiba rasa, oh aku ni banyak dah ibadah, bertahun-tahun dah beribadah, maka dia cuba untuk buat maksiat sekali, tiba-tiba Allah cabut nyawa dia, habis, ditipu oleh iblis. Sebab itu kalau di luar sana kita jumpa dengan ajaran-ajaran sesat, tuan-tuan, asal dia ibadah, asal dia buat benda-benda baik, tetapi disebabkan tidak ada ilmu, yang pertama, yang kedua, dia tidak memahami semua itu datangnya daripada Allah, dia rasa daripada dia, maka datanglah bisikan syaitan, engkau ni banyak buat ibadah, engkau dah bangun malam dah lebih 10 tahun, aku angkatkan darjah engkau menjadi wali. Contoh, aku angkat pada engkau menjadi Imam Mahdi. Ada peristiwa baru ni, tuan-tuan, tidaklah baru juga. Ada satu orang datang kepada seorang ustaz, bergesa dia datang, ustaz, saya nak beritahu pada ustaz, on the way saya daripada rumah sampai ke masjid untuk solat tadi, saya nampak keliling tepi-tepi jalan saya orang bawa bendera Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Saya pandang, betul ke ni? Saya cubit, betul ke? Nampak betul orang ni? Imam Mahdi, Imam Mahdi. Sampai saya ke surau ni, masjid ini, saya beritahu ustaz, ustaz, saya Imam Mahdi, ustaz. Tuan-tuan, ditipu oleh iblis akan matanya. Sebab dia seorang yang abid, tak ada ilmu. Sedangkan kalau kita belajar terang-terang, kalau kita belajar akidah, Imam Mahdi tak pernah declare, Imam Mahdi tak pernah dibisik-bisik kat telinga dia, tak ada. Ini dia panggil ialah apabila kita beribadah, kita lupa ibadah itu tidak ada kaitan dengan kurnia-kurnia tadi. Allah nak bagi ke Allah tak nak bagi, itu hal Allah. Kita manusia yang banyak kurang. Lebih-lebih lagi kita nampak diri kita banyak dosa lagi banyak ibadah, lagi banyak dosa kita nampak. Itu lebih terbaik daripada kita ibadah, kita nampak baiknya kita. Sebab itu dia ajar oleh pengarang ini, supaya kita kembali kepada Allah, kita sempurnakan syarat untuk kembali kepada Allah adalah dengan kita memberi tumpuan kepada hati kita. Nescaya hilang bekas dosa yang hitam pada hati itu, dan tiada tidak masuk atas engkau oleh tiada memperbuat taubat dan istighfar, melainkan dengan sebab tiada mengikut engkau akan Nabi. Antara syarat yang sempurna ialah mesti ikut Nabi. Mungkin ada yang bertanya, dah saya bertaubat sebab saya ikut Nabi. Belum lagi. Sebab dia kata, jika mengikut engkau akan Nabi SAW, nescaya. Maknanya kalau kita benar-benar taubat, kita benar-benar nak jadikan kita sentiasa taubat kepada Allah, kita ini ikut sunnah, kesan daripada ikut sunnah tadi, nescaya segera taubat. Sifat kita menyegerakan taubat itu tidak ada.
Misalnya selepas solat kita istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa astaghfirullah, astaghfirullah. Kita hanya mengikut imam di hadapan, hanya ikut imam saja, tidak lebih daripada itu. Adakah segeranya kita istighfar selepas solat tadi kerana memang kita nak ikut sunnah, kerana Nabi menyegerakan istighfar walaupun Nabi tidak berdosa, Nabi maksud? Segeranya taubat itu kerana benar-benar dalam hati kita mengatakan aku banyak dosa. Itu betul. Bila kita sebut astaghfirullahaladzim, ya Allah banyaknya dosa aku, ya Allah ampunkanlah, tapi tidak berlaku. Yang berlaku hanya pada lidah kita saja, hanya pada lidah kita, maka tidak sempurna. Kerana Rasulullah SAW, inni la yughanu ala qalbi la astaghfirullah 70 marrah. Nabi kata hati aku, rasa hati aku ni tidak, macam tak selesa apa gitu. Kata Nabi, la astaghfirullah, segera aku akan istighfar kepada Allah 70 kali, tidak kurang. Rasa macam tu pun Nabi dah istighfar. Kita ni buat dosa macam istighfar ni pun kita main-main aja. Tidakkah perbuatan tersebut perbuatan dosa pada Allah? Hipokrit hati kita dengan Allah. Kita minta istighfar, hati kita tidak serta dengan istighfar kita, maka itu merupakan dosa. Begitu juga kita beramal ibadah. Kata para ulama, dalam istighfar itu ada istighfarnya lagi. Dalam istighfar yang itu pun masih ada istighfar lagi. Kerana apa? Kerana kita tak benar-benar tidak benar-benar kita beristighfar kepada Allah dengan sebenar-benar hati itu. Maka dia kata, nescaya segera taubat engkau daripada dosa dan maksiat itu, dan lagi pula tiada dapat engkau mulia pada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan mengikut engkau akan Nabi SAW. Dia nak kata bahawa selama ini kita bertaubat, kita beribadah secara umum, sebenarnya kita tak ikut Nabi pun. Kita hanya mengikut apa yang kita selera saja. Kita rasa buat macam ni, oh aku selesa macam ni, aku selesa macam ni. Kita tak pernah lihat, oh Nabi nak macam mana, Nabi buat macam ni. Malahan kadang-kadang dalam sembahyang kita banyak yang kita skip. Doa-doa sunat yang Nabi baca kita tak baca. Memang tak berdosa, memang tak batal sembahyang, tetapi inilah dikatakan sempurna syarat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk solat, di mana solat itu tidak ada pada nabi-nabi yang terdahulu, lengkap, sehingga bila Allah suruh solat, Nabi pun tak tahu aku nak solat macam mana, tak diajar dengan solat macam mana. Wa qur rabbi zidni ilma, kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kalau kamu tak tahu, qur rabbi zidni ilma, minta pada aku, tambahkan ilmu pada aku. Maka Allah ajar kepada Nabi macam mana nak solat. Setelah Allah ajar kepada Nabi, tuan-tuan, kurnia solat kepada Nabi itu adalah rahmat untuk kita, rahmat untuk kita. Sedangkan Nabi-Nabi yang terdahulu tidak solat macam kita. Sempurnanya solat kita 5 waktu, kalau dihimpunkan seluruh makhluk Allah Ta'ala ini punya solat, terhimpunnya pada solat kita daripada umat Nabi Muhammad SAW, tidakkah solat itu merupakan hadiah yang terbesar Allah Ta'ala kepada kita? Jadi bila kita dapat hadiah yang terbesar itu, bila kita buat solat, adakah kita rasa solat tadi adalah hadiah Allah? Tak rasa. Kenapa? Menjadi rutin dalam kehidupan kita, kita buat aja. Sebab itu disebutkan, bila kita buat sesuatu, khususnya solat, rasailah bahawa solat itu yang Nabi buat. Apabila kita buat apa yang Nabi buat, jatuh kasih dan sayang dan cinta Nabi kepada kita. Bila jatuhnya cinta dan sayang Nabi kepada kita kerana mengikut akan perbuatan Nabi, maka Allah kata, layaklah kamu dapat kasih sayang aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah kata, kamu buat apa saja, ibadah, apa saja perbuatan kamu buat,
kamu nak kasih aku kan? Allah tanya. Kamu buat semua itu kerana Allah kan? Tapi belum cukup syarat, kata Allah. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kamu buat itu kerana Allah, tapi belum cukup. Nak sempurnakan kecukupan bahawa Allah sayang, Allah terima amal ibadah kita, mesti ikut Nabi. Mesti ikut Nabi. Ada orang disalah faham, buat terus pada Allah, buat terus pada Allah. Betul, buat terus pada Allah, sembah Allah, memang terus pada Allah. Tapi Allah letak syarat. Amalan kita diterima bukan semata-mata kita buat terus pada Allah, tetapi amalan diterima. Kita jangan lupa, amalan itu Allah ajar kepada Nabi. Nabi yang buat, kita ikut Nabi. Takkan tiba-tiba kita buat sembahyang, sedikit perasaan tidak ada kita hubungkan dengan Nabi SAW. Sebab itu dipanggil sebagai syafaat. Kerana setiap ibadat yang kita buat, kita kena benar-benar rasa, ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah, jadi umat Nabi Muhammad. Sembahyang ini kau kurniakan pada Nabi Muhammad, aku dapat buat. Ya Allah, jatuh kasihnya aku pada Nabi, berterima kasihnya aku pada Nabi. Kerana dengan Nabi lah Allah Ta'ala kurniakan solat kepada Nabi, dan aku boleh buat. Maka kita kena hubungkan setiap ibadat yang kita buat ini dengan Nabi. Kalau kita tak hubung, yang ini menjadi masalah. Kebimbangan kita adalah penerimaan Allah Ta'ala terhadap apa yang kita buat. Sebab itu bila kita mengajar kepada anak-anak kita, kita ajar sembahyang saja. Langsung kita tak cerita sembahyang itu daripada siapa, kenapa kita sembahyang, perbuatan rokok tu siapa yang mula-mula buat, siapa yang ajar rokok tadi, sujud tu siapa yang ajar, Nabi yang ajar. Bila Nabi yang ajar, timbulkan kasih kepada Nabi. Nabi yang ajar kita rokok, sujud dan sebagainya, itu kasihnya Nabi pada kita. Perbuatan itu perbuatan Nabi. Maka perbuatan itu adalah mendapat rahmat daripada Allah. Maka kita nak dapat rahmat pada Allah, ikut Nabi sungguh-sungguh. Bila ikut Nabi sungguh-sungguh, kata pengarang ini, dia kata bermula mengikut Nabi SAW atas dua bahagian. Yang pertama mengikut jaliyah, dan yang kedua mengikut khafiyah. Kita dah sebut tadi, jaliyah itu maknanya zahir, yang kedua khafiyah iaitu batin, yang terkait dengan hati dan jiwa kita. Maka jika hendak mengetahui engkau mengikut jaliyah, kalau kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan yang zahir tadi, yakni seperti sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, berperang di jalan Allah, semua itu adalah zahir Nabi. Jadi bila kita fikir balik, oh aku dah sembahyang, aku dah zakat, aku dah buat haji, rupa baru zahir Nabi saja. Bagaimana Nabi SAW sembahyang? Takkanlah Nabi sembahyang pada anggota saja. Jiwa Nabi, ketika Nabi solat, jiwa Nabi di mana? Hati Nabi di mana? Sudah tentu hati Nabi itu sempurna, kerana Nabi seorang Nabi. Maka apa dia kata? Dan yang lain daripada yang demikian itu mengikut khafiyah, yakni yang batin tadi, yakni termasuk. Maknanya sembahyang tadi, apa yang termasuk? Sembahyang tadi termasuk bahawa engkau ingat di dalam sembahyang engkau akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah batin Nabi. Maknanya bila kita sembahyang ingat Allah, bukan sembahyang kita ingat lain. Setiap saat dalam kita sembahyang itu, semua itu memuji Allah Ta'ala. Kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih. Bila kita sebut Rahmanirrahim, kita rasa kita disayangi oleh Allah, kita diberi rahmat oleh Allah. Aku boleh sembahyang, aku boleh berdiri, aku boleh datang ke surau masjid. Terasa rahmat Allah Ta'ala itu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, aku puji Engkau ya Allah. Barulah Allah kata hamadani Rabbi. Dalam sembahyang kita tuan-tuan, bila kita bermonolog dengan Allah, munajat dengan Allah, Allah jawab. Allah jawab apa yang kita sebut. Bila Allah jawab, itu penuh dengan kasih sayang dia. Tapi bila kita sembahyang, perasaan itu tak ada, kosong, maka Allah tak akan jawab apa yang kita sebut. Kita bimbang Allah murka kita sebab apa? Kita bercakap kosong dengan Allah. Maka
Sebab itu Nabi SAW sembahyang, itu zahir. Tapi batin Nabi ingat kepada Allah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, wahai Aisyah, ini sebagai simbolik bahawa Nabi sentiasa ingat pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan semua. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu tengok aku tidur, kamu tengok mata aku rapat, tetapi hatiku tidak pernah lupa kepada Allah Ta'ala sekalipun mata aku tutup. Inna ainainani tanamani wala yanamu qalbi. Walaupun kau tengok mata aku tutup, tapi hatiku sentiasa ingat pada Allah. Tidur pun Nabi ingat pada Allah, apatah lagi sembahyang. Maka sebab itu pengarang ini mengajar kepada kita, kalau kita nak jadikan diri kita ni kembali kepada Allah, mutatahhirin, yuhibbut tawabin dan mutatahhirin tadi, nak dapatkan kasih sayang Allah tadi, kita hendaklah buat perintah ataupun kita buat apa yang dibuat oleh Nabi, zahir dan batinan. Jangan pada zahir saja, jangan hanya zahir. Itu kalau kita tengok orang pergi haji, orang pergi umrah, tawaf, sa'i. Kalau sa'i tuan-tuan, berburak, tengok handphone, memang tak batal sa'i tu. Tak perlu wuduk, tak apa. Tak ada wuduk, tak apa. Orang uzur pun boleh sa'i, tak ada masalah, boleh. Berlarinya, sembangnya, berborak, kita pun pelik. Okey, sebab zahirnya perlakuan ke sana, safa marwah, safa marwah. Tapi kalau orang yang faham itu merupakan ibadah, maka dia akan buat dengan hati, bukan hanya jawarih, dengan hati. Maka perjalanan dia berjalan safa dan marwah tadi, hatinya ingat kepada Allah. Sama ada dia tahlil ke, sama ada dia hati dia ingat pada Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala kurniakan perbuat manasik haji dan umrah ini untuk menjadi sebab Allah bagi rahmat pada kita sepanjang itu. Tuan-tuan pergilah umrah, macam-macam perangai orang buat. Sebab itu orang yang benar-benar mendidik hati dia berbeza dengan orang lain. Kita bukan nak beza dengan orang, bukan kita nak kata ni bagus, tak. Tapi itu kehendak Allah Ta'ala sebenarnya. Inna Allah la yanzuruna ila suwarikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Allah kata, aku tak tengok ajsamikum, suwarikum, pada anggota, pada jawari. Bukan semata-mata itu Allah tengok. Yang Allah perhatikan adalah pada hati kita. Kita tawaf Kaabah, hati kita macam mana. Sebab itu kita tengok para ulama dalam pelbagai versi, mereka apabila tawaf, sebahagian besar, sebahagiannya berselawat ke atas Nabi, sebahagiannya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa tahlil? Kerana kita tak nak ada rasa bahawa yang kita tawaf itu adalah Kaabah, yang kita tawaf itu adalah sembahan kita kepada Allah. Dan sebab itu kalau saya bawa jemaah ke umrah, saya tak kata awam, saya tak kata umum lah. Bila ada 2, 3, 4 orang yang duduk dengan saya, kemudian dia tanya, Ustaz, bacalah doa Ustaz, kita nak dengar saja. Oh, minta maaf lah, saya kalau tawaf saya tak baca doa. Baca jugalah, tak banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi bila saya tawaf, saya akan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nabi kata, perbaharuilah iman kamu dengan sebutan la ilaha illallah. Kita datang jauh, bayar mahal. Sebab itu kata Imam Ghazali, cuba kita perhatikan amal ibadah kita. Kita buat ni kerana Allah ke kerana nafsu kita? Jangan-jangan kerana nafsu. Contoh tuan-tuan, kita datang ke Mekah Madinah, cuba cek, kita pergi Mekah Madinah ada nafsu ke? Kebanyakan nafsu tuan-tuan. Betul, tuan-tuan tengok cek. Kita buat kerana nafsu. Sampai depan Kaabah, nombor 1 apa dia? Ya Allah, anak aku nak belajar, bagilah dia dapat belajar. Ya Allah, anak aku nak bekerja, bagilah kerja. Semua itu nafsu kita, kehendak kita, kehendak Allah.
Kita datang jauh-jauh, Allah panggil kita, labbaik Allahumma labbaik. Kita pun labbaik Allah. Sampai dekat Kaabah, hilang labbaik Allah. Ya Allah, aku nak bekerja, aku nak projek. Ya Allah, aku ni. Sepatutnya kita fokus. Bukan tak boleh minta, bukan tak boleh berdoa, tapi banyak nafsu daripada kehendak Allah. Sepatutnya bila kita duduk di hadapan Kaabah, ya Allah, betapa aku ni begini. Sepatutnya begitu. Berbeza dengan orang yang hatinya telah dididik dengan hati yang tidak dididik oleh Allah Ta'ala, berbeza, sangat beza. Susah nak cari orang yang hatinya betul-betul lurus. Kenapa? Terhijab dengan amalan, terhijab dengan ilmu, terhijab dengan maksiat, terhijab dengan macam-macam terhijab. Susah. Jadi pengarang mengatakan, kembalilah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan mengikut sunnah Nabi SAW secara jaliyah dan secara khafiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang sentiasa memberi fokus kepada fungsi hati kita. Maka kita kena fungsikan balik hati kita dalam semua ibadat, sama ada dalam membaca Qurannya, dalam kita sembahyangnya. Bayangkan kalau kita baca Quran, tuan-tuan, kita baca, kadang-kadang sedap juga suara aku. Oh, aku dah belajar 20 tahun baca Quran, tajuk aku pun dah betul. Tapi kita lupa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bukan itu yang perlu kita ingatkan. Allah kata, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Ataupun Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu, Allah Ta'ala kata, apabila yatlu alaihim, apabila ayat Quran itu kita baca ataupun kita dengar daripada ayat Quran tadi, bukan yang tadi kita fikirkan. Bila Quran tu sampai kat telinga kita ataupun kita baca Quran, zadathum imana, tambah iman. Ayat datang begini menakutkan, kita setakut. Ayat datang tentang syurga, kita rasa gembira sangat. Jadi teruja kita dengar ayat Quran ni, masuk. Kita rasa nikmat betul Quran itu dibaca, sedap telinga kita dengar. Sedap tu bukan sedap pasal apa, bukan sedap suara tak. Sedap itu kerana nikmatnya mukjizat itu masuk, menyebabkan hati kita meronta-ronta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab itu tanda-tanda orang beriman. Tapi tidak terbalik dengan kita. Bila kita jadi makmum, imam baca sedap, oh sedap betul imam ni. Habis tuan, habis. Kalaulah begitu hidup kita, tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik, kita bimbang, kita berhadapan dengan Allah, kita rasa amalan kita diterima, rupanya Allah campak balik pada kita. Allah campak balik. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan pada perenggan yang berikutnya tentang ada al-kibr, iaitu ada sombong, ada ujub dalam ibadah yang kita buat. Wal'iyyazubillah, sikap ujub dan riya itu persis atau sama dengan sikap iblis. Kerana iblis itu ahli ibadah, iblis itu ahli ilm, tetapi disebabkan walaupun dia ibadah banyak, walaupun ilmunya banyak, walaupun ketaatannya hebat, tetapi ada dua sifat ini, sifat sombong dan sifat ujub, takabbur. Maka rosak semua amal ibadah, jatuh sejatuh-jatuhnya. Puncanya apa? Punca rasa diri hebat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Bincangkan, kita akan sambung kembali perbincangan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kita, walaupun sedikit perbincangan kita, mudah-mudahan memberi bekas dan boleh kita amalkan bersama. Qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.